Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali dalam Usrah Ilmuwan siri yang ke-85. Kali ini dengan tajuk yang baru, iaitu Sains Reformasi Perspektif Al-Quran. Jadi kita akan membincang satu topik yang baru. Kita punya moderator mungkin on the way lah, insya-Allah. Jadi saya akan mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share slide untuk mudahkan kita. Tak boleh lah, tak share lagi, tak ada kebenaran. Afiq boleh? Boleh, Prof. Boleh dah. Okey, boleh dah. Okey, tajuk kali ini ialah Sains Reformasi. Boleh tengok nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Jadi tajuk yang saya akan bincang hari ini ialah Sains Reformasi Perspektif Al-Quran. Sains Reformasi ini bercakap mengenai perubahan yang agak serius lah. Dia bukannya satu perubahan yang kecil yang selalu kita fikirkan. Jadi itu adalah tajuk kita pada malam ini. Saya cuma nak ingatkan kita kepada ayat Quran ini dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Jadi di sini Allah memberitahu kita supaya mencari pahala. Wabtaghi fima atakallah, pahala negeri akhirat dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tapi dia cakap wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan jangan kamu buat kerosakan di bumi. Jadi Allah memberitahu kita bahawa negeri akhirat itu penting, tetapi kita jangan lupa dunia, kerana dunia ini pun juga kita akan duduk di dalamnya, dan penting bagi kita untuk juga menggunakan apa yang ada di dunia ini. Apakah reformasi? Kerana saya nak bagi takrifan supaya mudah kita berbincang. Reformasi dikaitkan dengan perubahan asas. Dia adalah perubahan asas dalam dua perkara. Bagaimana cara organisasi melakukan bisnes, ataupun kalau saya nak ringkaskan dalam bentuk tindakan. Jadi bagaimana cara organisasi melakukan bisnes ataupun tindakan. Yang kedua ialah perubahan dari ciri-ciri organisasi itu, iaitu keadaan organisasi itu. Jadi bila kita kata bahawa organisasi itu akan membuat reformasi, dia akan membuat dua perkara ini. Iaitu bagaimana cara dia melakukan bisnes akan berubah, dan ciri-ciri organisasi itu juga akan berubah. Jadi ianya bukannya tebisan kecil, maknanya kita ubah sikit-sikit saja kita kata reformasi. Jadi ini bukan, ini satu major, satu perubahan yang major. Nanti kita akan lihat bahawa reformasi ini perlu dilakukan bukan setakat dalam organisasi kita, tetapi dalam negara kita, kerana negara kita ini berada dalam satu keadaan yang agak teruk, dari segi ekonomi, dari segi kesihatan dan lain-lain. Jadi perlu kita lakukan reformasi. Jadi maknanya kita kena tukar cara kita melakukan tindakan, dan kita kena tukar cara-cara ataupun ciri-ciri negara kita ini. Jadi ini dua perkara yang major, dan saya akan tunjukkan apa yang perlu kita lakukan. Jadi operasi bisnes yang jauh berbeza. Sebagai contoh gambar ni,
Jadi kita nak melakukan tindakan, dan keadaan ciri-ciri yang kita ubah itu menyebabkan dia menjadi satu organisasi lain yang berbeza. Jadi ini nampak perbezaannya. Ini gambar yang saya ambil daripada kelab malam, dan kita akan ubahkan daripada satu keadaan kelab malam di mana pergaulan berlaku secara bebas, kita akan tukar kepada satu yang family Islam yang berkait, yang rapat di antara satu sama lain. Jadi kita nampak perubahannya agak ketara dia. Ia bukannya ubah sikit-sikit saja, dia bukan ubah sikit-sikit saja, tampalan saja, setengah-setengah orang katakan. Ini bagaimana untuk kita reformasi, untuk melakukan reformasi ini, kita perlu berfikir dari segi asas dia. Kita kena tengok asas dia, kemudian kita tengok dari segi nilai dan sikap dan apa yang kita lakukan. Jadi ini kita akan lakukan berturutan lah. Sama ada kita fikir asas dulu, kita tengok nilai dan sikap dan apa kita lakukan, ataupun kita tengok apa yang kita lakukan dan kemudian kita ubah nilai dan sikap dan fikiran asas. Jadi itu dua approach yang boleh kita gunakan dalam reformasi. Jadi kalau nak fikirkannya, lebih mudah untuk berlagak mengikut cara berfikir baru dari berfikir cara berlagak baru. Jadi nampak tak kenyataan ini. Itu mudah saja untuk berlagak. Macamlah kita membuat satu pemikiran yang baru. Tetapi kalau kita nak fikir apakah dia lagak yang baru, mungkin lebih susah. Jadi reformasi ini dalam kategori itu yang lebih susah. Saya bagi satu contoh supaya kita faham apa yang dimaksudkan. Orang yang melihat kepada air, seorang optimis yang melihat kepada air di dalam gelas, dia kata gelas ini penuh separuh. Tetapi seorang pesimis akan melihat kepada air yang sama yang ada dalam gelas tu sebagai mengatakan gelas itu separuh kosong. Nampak tak perbezaannya? Seorang optimis akan mengatakan gelas itu penuh, separuh penuh. Tetapi bagi seorang yang pesimis, yang orang yang merasa semua salah, gelas itu dalam keadaan setengah kosong. Tetapi seorang yang berfikir lebih out of the box ataupun di luar dari kotak, dia akan kata, mengapa gelas ini saiznya terlampau besar? Dia cakap gelas ni terlampau besar untuk mengisi air tersebut. Jadi nampak perubahan-perubahan pemikiran yang orang kata berbeza, dan ini juga akan menentukan nanti apakah kita melakukan reformasi ataupun setakat menukar, mengubah sedikit-sedikit saja. Ini mengapa reformasi? Kalaulah kita lihat sebuah negara, kalau tengok sebuah negara macam negara kita Malaysia, kita akan lihat sebuah negara yang miskin, kerana kita dapati puncanya ialah input yang didapati ataupun perolehan ataupun perkara-perkara yang memberi keuangan kepada ekonomi kepada negara itu, input dia rendah dari segi nilai, dari segi keperluan dan lain-lain lagi, dan produknya kasar, tidak siapa yang berminat padanya. Jadi bila dia nak menjual, dia tak boleh menjual kepada dunia kerana udahlah input dia rendah, produknya pula kasar. Jadi dia perlu membuat satu reformasi, reformasi struktur dalam kes ini, reformasi dalam bentuk struktur, mana dia akan menukar kepada produktiviti tinggi, kerana dia output dia sekarang ni tinggi dan produk dia bukan lagi produk kasar tapi produk yang berharga. Jadi bila dia ada dua perkara ini, output tinggi, produk berharga, maka kita akan dapati dia akan menjadi negara yang kaya. Tapi asas reformasi struktur itu apa dia? Produktiviti tinggi, capital bertambah, variasi ekonomi akan membentang menghalang kemiskinan dan tekanan luar. Jadi kita nampak bila kita have a strong economy, maka rakyat kita akan terjaga dengan baik. Jadi kalau kita tengok di Malaysia sekarang ini, harga makin lama makin naik. Makanan makin lama makin tak cukup. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa perlunya satu reformasi untuk negara kita ini. Kerana apa yang berlaku ialah input kita rendah, kita punya produk kasar, nak tambah lagi ahli politik pula tak berkesan buat masa ini. Jadi dengan itu, bila kita buat reformasi ni, produk kita akan bertaraf tinggi. Kita akan punya institusi yang baik.
dan kita akan mempunyai polisi yang baik juga. Itu dia reformasi yang dicadangkan. Dan kalau kita buat perbandingan, kita dapat perbandingan GDP-nya. Dan juga begitu juga dari segi resources dia. Resources dia pun berbeza ya, di antara sebuah negara miskin dan sebuah negara yang kaya. Jadi dalam bentuk ekonomi, ya, kalau kita cakap reformasi dalam bentuk ekonomi ini, ya, kita hendak kuasa ekonomi yang baru. Skill dia canggih, aktiviti dia berteraskan teknologi, dan dia akan mencuit gabungan. Ya, bila dia ada skill yang canggih, aktiviti yang berteras teknologi, maka dia akan dapat sophisticated skill. Sophisticated skill itu akan ramai lagi pekerja, dia punya rakyat akan menjadi lebih skill, dia mempunyai skill yang tinggi. Begitu juga dari segi teknologi. Bila tempat itu mempunyai teknologi yang tinggi, maka dia akan menarik teknologi-teknologi lain yang untuk bersama-sama di situ. Jadi inilah dia reformasi ekonomi. Ya. Kalau kita menunjukkan bahawa kita mempunyai kebolehan, maka orang akan lebih berminat ya untuk bersama-sama dengan kita. Kalau dia tengok kita tidak mempunyai kebolehan dan tidak boleh menyelesaikan masalah rakyat, orang lain semua akan lari kerana dia tak nampak ya. Bila dia nak invest di Malaysia, dia tak nampak bahawa ada kebolehan ya, negara itu sendiri untuk menanggung diri dia sendiri. Jadi ini akan berlakulah structural transformation yang cepat. Ya, barulah dia akan berlaku dengan cepat. Ya, kerana kita mencipta ya, satu environment, persekitaran yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ya, dan bukannya melihat kepada ekonomi yang makin lama makin merudum. Ya, dari segi harga yang makin lama makin naik, dan juga rakyat semakin susah hati dan lain-lain lagi. Ya. Jadi ini semua masalah ya, bila tak ada reformasi. So, begitu juga ya dari segi kita leadership. Ya, kerana lagi satu masalah kita di Malaysia sekarang ni ialah leadership. Kita kena tukar ya, leadership yang ada sekarang ni yang menggunakan kaedah lama. Ya, yang warna merah tu kaedah lama. Kaedah yang baru yang kita panggil sebagai Blue Ocean leadership itu perlu kita ikuti sekarang. Kerana Blue Ocean, dia akan menilai berdasarkan keperluan negara itu sendiri, dan dia melihat keluar dan mencari talent-talent ataupun orang-orang yang boleh membantu negara bergerak ke depan. Talent itu sama ada datang dari Malaysia ataupun datang dari luar. Jadi inilah dia yang kita nak. Kerana dunia sekarang ni adalah dunia tanpa sempadan. Jadi kalaulah kita tidak bertindak seperti itu, maka kita ketinggalan. Singapura maju sekarang ni dan menjadi negara maju di tengah-tengah Southeast Asia ini kerana dia melakukan perkara itu ya, dengan bijaksananya sekali. Walaupun adalah hiccup di sana sini yang kita nampak, tetapi dari segi ekonominya kita tak boleh tanding mereka. Ya, kerana mereka mempunyai kebijaksanaan pemimpin yang bersedia ya untuk mencari. Ini dia kena cari. Tak bolehlah pergi cari saudara dia aja. Saudara dia pun bukan pandai sangat. Kalau saudara dia pandai tak apa. Ini saudara-saudara dia ni semuanya sama macam dia. Tak pandai. Kalau tak pandai kita cari orang luar. Jangan mengharapkan orang-orang yang tak boleh membawa negara ini ke depan. Tak guna ramai menteri pun. Ya, kalaulah mereka hanya untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan bukannya untuk rakyat. Tambah pula ya, pemerintahan sekarang ini bukannya dilantik ataupun dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh agung. Jadi kita nampaklah dengan jelas bahawa kita mempunyai masalah yang agak besar sebenarnya. So, cabaran pada komunikasi reformasi ini memang banyaklah. Kita akan hadapi banyak cabaran ini ya, sebagai contoh physical development dan apa orang kata semantic barrier, cultural barrier, psychological barrier dan macam-macam barrier lagi dah. Tapi saya tak nak cakap pasal ini. Kerana cabaran itu walau bila pun dia akan ada. So let's face the cabaran and cuba mengatasinya daripada menyeraikannya dan tak buat apa-apa. Hanya takut saja. Takut sana, takut sini. Okay? So untuk reform. Okay? Kalaulah kita nak belajar mengenai reform ni, ya, tempat yang terbaiknya ialah daripada Rasulullah SAW, ya, Nabi kita, Rasul kita.
keagungan kita, ya, kecintaan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam masa yang agak pendek, ya, 23 tahun saja, ya, Nabi Muhammad SAW telah menukar satu masyarakat yang berbeza. Dia membuat satu perkara yang memang itulah dia reform. Itulah dia reformasi, ya, kalau kita nak gunakan istilah yang disebut-sebutkan sekarang. Kerana dia menukarkan daripada menyembah berhala, ya, oleh orang Arab ini, dan menukarkan kepada menjadi menyembah hanya satu Tuhan. Daripada banyak Tuhan, dia menukarkan orang Arab ini kepada satu Tuhan yang sebenar. Dan dia memperbaiki kegaduhan di antara bangsa-bangsa Quraisy, bangsa-bangsa lain, dan apa orang kata peperangan, berdasar, dan semuanya ditukar kepada national solidarity, penyatuan bangsa-bangsa Arab, ya, dan mereka bersatu dengan kuat, ya, sehingga pada zaman Umar Al-Khattab dia telah menakluki hampir separuh dunia. Jadi itu adalah satu, again, ya, kita lihat impak, ya, daripada reform yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada orang yang mabuk, ya, pada tiap-tiap malam, dan orang kata memerintah dengan kuasa yang tidak terkawal, kepada satu golongan yang very disiplin, ya, yang bangun malam, yang bersolat malam, dan menjalankan ibadat kepada Allah, dan sentiasa menjaga keluarga. Jadi kita tengok, ya, satu reform, ya, satu perubahan masyarakat yang amat dahsyat sekali. Dan daripada bankruptcy, ya, kerana kita dapati, ya, duit dibelanjakan secara mewah, ya, dan dibuang sana dan sini pada satu standard moral yang excellent, ya, kalau nak ikutkan, ya, yang cantik, ya, yang baik, ya, yang memang semua orang akan ikuti apa orang kata masyarakat yang telah berubah ini. Jadi daripada belakangan, ya, kerana dia mempunyai sifat-sifat jahiliah, membunuh anak perempuan dan lain-lain lagi itu, menjadi tempat di mana ilmu itu berbincang, sains itu berbincang, dan ketamadunan itu dibangunkan. Jadi nampaklah, itulah dia reform. Itulah dia reform. Dan kita bernasib baik kerana kita ada satu contoh yang memang ada dalam rekod sejarah. Dan ianya bukan sesuatu yang angan-angan yang selalu kita dengar sekarang ini. Iaitu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan reform change ini, ya, kalau kita tengok, ya, dalam Al-Quran, ya, perubahan, ya, Al-Quran mengatakan ada empat different level, ya, ada 4 different level. Pertama ialah individual, kemudian family, kemudian society ataupun masyarakat, dan akhirnya negara. Perhatikan di sini, ya, dia mula dengan individual. Individual itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan berubah? Ataupun adakah family kita akan berubah? Kerana family kita adalah dalam kawalan kita. Dan apakah society akan berubah? Society pun juga dalam kawalan kita. Dan akhirnya negara. Adakah kita membiarkan negara kita tanpa perubahan? Jadi perubahan itu perlu dilakukan step by step. Ya, mula dengan diri kita, kemudian dengan family, kemudian dengan society, dan akhirnya kepada negara. Secara individual, Islam bercakap mengenai mengubah diri sendiri. Maknanya, kita mengubah daripada perbuatan ataupun sifat-sifat buruk, mazmumah, kepada sifat-sifat yang baik atau ciri-ciri yang baik, ya, mahmudah, ya. Jadi perubahan ini perlu kita lihat, dia dilakukan oleh semua orang as individu. Jadi bila semua orang menjadi baik dan tidak ada sifat-sifat dengki, tidak ada sifat mengambil rasuah dan lain-lain tersebut, maka individu tersebut akan menjadi orang-orang baik. Itu dinamakan orang-orang baik. Ya? Okey. Dan kalaulah ini boleh diterjemahkan kepada family, ya, kerana family ini dalam Islam, dalam Al-Quran, dia menyebutkan Islam talk about saving the family from the hellfire. Maknanya kita menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka. Mengapa api neraka? Kerana bahan bakar dalam
neraka ialah manusia dan batu. Jadi kita dapati manusia ini memang akan jadi bahan bakar di dalam neraka. Dan kita yang paling rapat yang kita ialah keluarga kita. Jadi kalau kita biar mereka, kita tidak menegur mereka, tidak mengajak mereka kepada cara hidup Islam yang sepatutnya, maka mereka akan menjadi bahan bakar. Kerana mereka akan mempunyai sifat-sifat yang mazmumah tersebut. Ya, dan hanyut di situ. Dan selepas kita dah berjaya menjaga keluarga kita, kerana dari segi individu tersebut akan membentuk keluarga, dan keluarga itu juga pula akan membentuk satu society, masyarakat. Jadi at the society level, kita bercakap mengenai society yang memberi keadilan kepada semua orang, yang menentang sebarang kezaliman yang berada dalam society tersebut. Inilah dia uniknya Islam. Kita melihat bahawa perubahan ini perlu dilakukan bermula daripada individu, kemudian pada family, kemudian pada society. Kita tak boleh berdiam diri membiarkan katakan orang itu menzalimi orang lain. Kita kena tegur dan kita kena buat perubahan. Dan akhir sekali, at the political level, kita sebagai orang Islam hendaklah memperkenalkan undang-undang yang Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan beberapa undang-undang, tak banyak pun yang sebenarnya undang-undang tersebut. Tetapi undang-undang tersebut adalah undang-undang daripada Allah. Dan oleh kerana ia undang-undang daripada Allah, dia adalah sebaik-baik undang-undang. Masalahnya kita sampai sekarang, kita dah 60 tahun merdeka, masih lagi menggunakan undang-undang kafir, iaitu British punya sistem. Iaitu adalah sistem yang kita rasa adalah salah dan menyesatkan semua orang. Jadi kita dapati bahawa level-level reform ni perlu dilakukan satu persatu. Dan dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mencuba perkara ni, membetulkan diri dia sendiri, kemudian dia membetulkan family dia apabila dia berkahwin dua, dan dia membetulkan society yang duduk keliling dia. Akhirnya dia membetulkan keadaan leadership pada masa itu. Jadi kita ada contoh Nabi Ibrahim alaihi salam selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan reform ini. So perubahan ini, perubahan bermula daripada individu, which is very important, yang kita boleh istilahkan sebagai tazkirah nafs, iaitu kita kena betulkan hati kita, kerana individu ni dia berkait dengan hati. Jadi apabila hati itu diperbaiki, kita melakukan tazkirah nafs, maka the rest itu akan menjadi baik. Begitu juga dengan keluarga, kita bercakap mengenai tazkirah umriyah, iaitu keluarga itu sendiri kita memperbaiki dia supaya kita mempunyai isteri, anak dan juga anak-anak yang mengikut apa yang Allah telah tetapkan. Jadi dengan itu mereka akan selamat daripada api neraka. Dan yang masyarakat pula ialah kita melakukan tazkirah jamiah, iaitu dengan ramai-ramai kita ubah, buat perubahan. Dan akhir sekali kita kena, untuk negara, kita lakukan tazkirah daulah. Jadi perubahan itu step by step, bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Bermula dengan tazkirah nafs, tazkirah umriyah, tazkirah jamiah dan akhirnya tazkirah daulah. Adakah kita boleh meloncat terus kepada tazkirah daulah? Tak boleh. Contoh kita yang paling ketara sekali ialah apa yang berlaku di Mesir. Telah mendapat pemerintahan negara oleh Ikhwanul Muslimun, tetapi mereka entah macam mana termiss. Masyarakat mereka tak ready, maknanya tazkirah jamiah dia tak complete, tazkirah umriyah dia pun tak complete, individu langsung tak complete juga. Walaupun pada dasarnya mereka mempunyai tazkirah-tazkirah ini, cuma hanya pada golongan yang tertentu saja. Bila ini berlaku, tidak meliputi keseluruhan masyarakat. Jadi masyarakat yang ramai itu menentang perkara ini. Dan tidak ada sesiapa pun voice out yang melawan
penentangan apa yang berlaku di Mesir. Dan kita amat sedih lah kerana perkara ini berlaku di Mesir, di mana kebanyakan daripada contoh-contoh pergerakan Islam ni kita ambil daripada sana. Tetapi malangnya kita dapati mereka gagal dalam hal ini. Okey. Jadi Allah buat change by placing before the people a specific condition. Bila Allah nak buat perubahan, macam kita nak buatkan satu perubahan, satu reform bagi negara kita ini, ada beberapa perkara yang spesifik yang Allah sebutkan supaya kita lakukan dahulu. Kerana kalau kita tak lakukan, maka kita tidak akan dapat perubahan tersebut. Apakah dianya? Dalam surah dalam Al-Quran Allah berfirman, indeed Allah will not change the condition of a people until they first change what is in themselves. Maknanya dia kena buat tazkirah nafs. Dia kena bersihkan dulu hati dia. In this verse clearly beritahu dia tak akan ubah. Kecuali orang tu mengubah diri dia sendiri. Jadi itu penting. Dia kena ubah diri mereka sendiri. So the first thing we learn with respect to change is this. We need to witness change. And it has to start from our own self. Dia kena mulakan dari sendiri. Tak guna kita cakap mengenai perubahan negara, tak guna kita cakap mengenai perubahan masyarakat ataupun perubahan keluarga, kalaulah kita sebagai individu tidak berubah sendiri. Apakah mungkin seorang yang tidak berubah, katakan dia minum arak, dia nak beritahu kepada, ataupun contoh yang paling baik sekarang ni ialah dia mokok, dia cakap ke anak dia jangan mokok. Wah, dia duk ngisap, berkepul-kepul. Macam mana nak bagi contoh macam itu? Yang inilah dia masalah dia. We have to show by example. Then only kita go to the family dan seterusnya. So on one hand, command people forbid lying, backbiting, spying, substitution, fraud, apa ni, ini semua adalah mazmumah. Dan arrogant, hoarding dan lain-lain lagi. Dan lagi satu ialah Allah menyuruh kita membuat perkara yang baik, mas mudah. Jadi ini semua ni perkara-perkara ini yang bagi honest, truthful, tolerant, punctual dan lain-lain lagi. Ini semua adalah apa yang Allah hendak kita buat. Jadi dalam proses of change, kita kena tukar diri sendiri. Kita tak boleh orang kata masih lagi berpegang kepada mazmumah punya perbuatan-perbuatan mazmumah. Kita kena pegang pada mahmudah. Okey? Perkara yang baik saja. Dan kita tinggalkan perkara yang buruk. Okay? Jadi perubahan ni berlaku di hati. Dia bermula di hati. Dan semuanya bermula di hati sebenarnya. Kerana Rasulullah memberitahu bahawa ada satu darah dan seketul darah itu adalah di dalam hati. Dan setengah ustaz-ustaz kita dia kata hati nulari. Tak apalah nak guna istilah mana pun boleh. Jadi kita tak nak berikan hati kita tu. Apa yang kita nak ialah akan keluar cahaya daripada hati kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Banyak sebenarnya yang kita boleh lakukan. Di antaranya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bersih. Jadi itu doa. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kalau kita tidak berdoa, macam mana Tuhan nak bagi hati kita bersih? Dan yang kedua ialah kita selalu berselawat kepada Nabi. Kerana selawat kepada Nabi ini amat penting. Bila kita berselawat kepada Nabi, dia akan mengingatkan kita kepada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selawat. Lagi banyak kita selawat, maka lagi dapat hati kita menjadi lebih bersih lagi. Dan hendaklah kita selalu solat taubat. Kerana kita ni sentiasa membuat dosa. Dan kalaulah kita tahu kita buat dosa, Rasulullah pernah memberitahu bahawa setiap dosa yang kita buat itu akan membentuk tempuk-tempuk hitam dalam hati nurani kita. Jadi bila kita bertaubat, maka kita akan akan hilang tempuk-tempuk hitam ini. Dan hendaklah kita banyak baca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah manual kehidupan kita yang Allah berikan specifically kepada kita. Dan dia tidak berikan kepada umat-umat lain. Kita lah satu umat yang lucky in that sense. Because orang lain punya umat, macam Nabi Musa dan lain-lain, mereka dah tak ada mujizat dah. Tetapi kita ada satu mujizat yang tak ada tandingnya, iaitu Al-Quran.
ya, Al-Quran itu mukjizat yang masih ada, ya, walaupun Rasulullah SAW telah meninggal, telah wafat, ya. Jadi inilah kelebihan kita. Tapi berapa ramai ada kita yang membaca, dan berapa ramai kita yang tadabbur ayat-ayat Quran tersebut. Jadi penting bagi kita bukan saja membaca, walaupun membaca itu mendapat pahala daripada Allah, tetapi kita kena tadabbur, kerana Al-Quran itu bukannya setakat membaca, tetapi untuk kita amal dalam kehidupan kita. Dan kita juga boleh berkawan dengan dan selalu meminta maaf, ya, astagfirullah selalu, ya, kerana ini adalah penting, ya, kerana kita banyak buat kesalahan. Dan janganlah kita memikirkan mengenai keburukan saja, perlu kita fikirkan mengenai kebaikan. Dan hendaklah kita program minda, ya, cuci minda, ya, kerana ini penting, ya, kerana kalau otak kita sentiasa bersih, maka kita akan memikir perkara-perkara yang bersih. Dan kalau kita berpuasa, hindarkan daripada perkara-perkara kejahatan. Dan sekiranya hendak melakukan satu kejahatan, maka kita selalu fikir, ya, bahawa kita akan mati. So kita tak tahu, adakah besok kita akan semayang subuh, ataupun lusa kita akan semayang zuhur. Kita tak tahu. Mungkin malam ini, this is the last time kita bersembang. Jadi maka selalu ingat itu. Bila nak buat kejahatan, ya, kita bukan tahu bila kita akan mati. Dan kekalkan wuduk, ya. Kita kalau boleh setiap waktu kita ada dalam wuduk, dan hendaklah selalu kita bersedekah. Kerana sedekah ni dia banyak dia punya keuntungan dia. Dan harapan kita ialah bila kita bersedekah, Allah akan lebih suka kepada kita. Dan taklah kita membelanja orang, ya. Kerana ini pun selain dari sedekah, kita berbelanja dengan kawan-kawan yang rapat dengan kita. Jadi dengan itu, ya, mereka akan lebih suka kepada kita, dan kita juga akan mendapat, ya, bahu untuk kita menerangkan masalah-masalah kita. Dan selain daripada itu ialah janganlah kita makan benda makanan yang subhat, ya, yang kita tak tahu di mana asalnya, ataupun adakah dia mempunyai kehalalannya tak sesuai, ya. Jadi kita kena pastikan makanan yang masuk, kerana setiap makanan yang masuk akan menjadi darah daging kita nanti. Dan hendaklah kita berkawan dengan orang-orang yang baik, yang berilmu, ya. Dan kita juga hendaklah berkawan dengan orang miskin, ya, kerana kita akan menginsafi diri kita, ya, bahawa wang dan lain-lain itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan hendaklah kita juga membantu, ya, orang mana yang boleh kita bantu. Dan akhir sekali kita kena jaga panca indera kita, mata kita, telinga kita, mulut, ya, kerana semua ni akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi bila kita jaga semua perkara-perkara ini, ya, ada 17 perkara ini, hopefully hati kita akan menjadi bersih, dan Allah akan menerima ini sebagai satu perubahan yang baik, ya, untuk kita go to the next step untuk kita buat reform, okay, iaitu melindungi keluarga. Jadi ini ada disebutkan, ya, dalam surah Tahrim, ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun Riladun shidadun la ya'funa Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan penjaga malaikat yang kasar dan keras, yang tidak derhaka kepada Allah. Dia pun tak makan rasuah. Tak makan rasuah. Maka Allah perintah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kita kena melindungi keluarga kita. This verse talk about basic family responsibility. Guide and protect them from failure in fulfilling the goal of creation. Jadi kita kena selamatkan keluarga kita, ya. Kerana kita ada tujuan, ya. Kehidupan kita ni ada tujuan dia. Jadi kalaulah kita tak jaga, maka kita akan masuk neraka. Keluarga kita akan masuk neraka. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan protecting the family itu? Pertama, kita kena jaga mereka daripada melakukan dosa.
Dua, kita kena jaga mereka daripada nafsu mereka sendiri dan apa permintaan-permintaan yang bertentangan dengan agama Islam. Kita kena ajar keluarga kita supaya menjadi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang adil dan yang boleh melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Dan kita kena buat satu environment di mana keluarga kita itu boleh berkembang dalam bentuk spiritual, dalam kerohanian dia. Sebagai contoh yang last ni ialah kita make sure pagi sebelum subuh kita buat solat subuh, dan sebelum itu juga kita buat solat tahajud dan lain-lain lagi. Begitu juga kita siang hari itu kadang-kadang kita berpuasa dan lain-lain lagi. Dan bersolat, berjemaah. Dan ini semua kita kena create that environment supaya keluarga kita merasa selesa dengan apa yang ada. Dan inilah dia yang Allah telah buat kepada kita. Dengan menciptakan seorang isteri pada kita bermula daripada Nabi Adam alaihissalam yang telah dianugerahkan dengan Hawa. Maka setiap orang ada pasangan dia. Dan pasangan dia itu akan insya-Allah produce anak-anak. Jadi adalah tanggungjawab kita sebagai bapa untuk menjaga keluarga kita supaya sentiasa mengikut perintah-perintah Allah dan dengan itu akan selamat daripada api neraka. Tanggungjawab itu jatuh dekat bapa kepada bapa. Itu individu seperti kita. Jadi kita kena melindungi keluarga kita. Kemudian untuk mengubah society, ini disebutkan oleh Quran, dalam Al-Quran juga, iaitu sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia membawa positif social reform. Dia menggalakkan orang menjadi baik. Dan itu adalah tanggungjawab Rasulullah dan adalah menjadi tanggungjawab kita juga. This is a book which we have revealed to you that you might bring mankind out of darkness into the light by permission of their Lord to the path of exalted iman and the praiseworthy. Jadi nampak tak? Buku ini adalah membawa daripada kegelapan kepada kegelapan. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat menjadi tak tentu hala. Sebagai contoh, rasuah. Rasuah ini akan menyebabkan masyarakat yang sepatutnya mendapat reward terhadap usaha mereka tetapi tidak. Sebaliknya orang yang memberi wang akan mendapat reward. Jadi inilah dia darkness dan akan tukar kepada satu light. Jadi dia tukar itu. Jadi people from the darkness, wrong belief and action, mereka akan mempunyai cahaya, cahaya keimanan dan boleh melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan itulah dia tanggungjawab prophets. Dan itu jugalah tanggungjawab kita kalau kita nak tukarkan society kita. Tak boleh je cakap-cakap je tapi tak buat apa-apa. Inilah dia nama dia dakwah. Dakwah yang perlu kita laksanakan. So kalau kita lihat dari segi kehidupan Nabi Muhammad SAW, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah bukannya suruh solat, bukannya suruh dakwah, bukan suruh buat sedekah, bukan suruh berpuasa, tapi dia suruh ikra, iaitu baca. Jadi permulaan untuk menukar diri, menukar family, menukar masyarakat adalah baca. Baca, iaitu kita perlu ada ilmu, perlu ada ilmu. Jadi today dalam 21st century ini, learning to read and write itu adalah satu priority. Dan itu tak kira seorang itu bangsa apa, agama apa, umur berapa, gender lelaki atau perempuan, dia mesti belajar untuk membaca dan menulis. Jadi ini adalah satu gift yang Islam bagikan secara universal kepada lelaki dan wanita, bahawa mereka perlu belajar membaca dan menulis, dan barulah kita dapat menukar dunia ini.
Ya, kalau kita tidak membaca dan menulis, maka kita tidak akan dapat menukar society, masyarakat, dan tambah lagi lah dunia. Ya. Jadi implementation ni in stages, bukannya secara mengejut, tiba-tiba meletup aja buat satu perkara tu. Tidak, ya. Kerana in order to bring change, the Quran has adapted natural process. Ini disebutkan dalam Quran. We have revealed this Quran little by little so that you may recite it to people at intervals, and we have revealed it gradually, ya, secara peringkat demi peringkat. Ya. Dan kita dapati step by step ini dilakukan secara efektif dan berjaya, ya, dengan berjayanya. Sebagai contoh, minum arak. Ya. Kalaulah terus dia turun kata minum arak diharamkan, saya ingat tidak ada siapa yang akan ikut perintah itu. Ya, tetapi kita lihat Al-Quran, ya, menunjukkan kepada kita bahawa perkara yang disukai oleh manusia, ya, kerana manusia suka kepada minum arak ini, perlu dilakukan secara langkah demi langkah. Ya, kita dapati ada 3 langkah untuk just nak prohibit ataupun membuat larangan kepada minuman arak ini yang disukai oleh semua orang. Pasal dia akan menyebabkan orang tu khayal, dia berkhayal terhadap diri dia sendiri. Memang manusia ni suka berkhayal. Dan ditambahkan dengan minuman arak, dia khayalan dia lebih tinggi lagi. Jadi apakah dia 3 stage tu? Pertama, Mula Allah kata bahawa ini adalah dosa, iaitu wine, iaitu satu jenis arak, dan berjudi adalah satu dosa. Walaupun dia ada benefit, ya, dalam Quran tu, ayat tu dia beritahu dalam surah Al-Baqarah 219, dia beritahu ada benefit, bukannya tak ada, ya, ada, tetapi dosanya lebih besar. Itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah memberitahu supaya jangan buat solat ketika mabuk. Kerana bila dia mabuk, dia tak sedar diri dia. Jadi macam mana dia nak buat solat? Bacaan dia salah nanti, dan gerakan dia pun salah. Sepatutnya dia rokok, dia sujud, dan lain-lain lagi. Ya, tak sama orang lain. Nampak tak? Itu stage kedua. Itu jangan rapat dengan untuk bersolat, bersolat. Akhirnya barulah Allah menetapkan bahawa ianya sesuatu yang diharamkan. Jadi nampak tak? 3 step yang telah Allah lakukan. Dan jadi ianya bukannya secara mengejut. Begitu juga untuk kita reform society ini, kita kena lakukan perlahan-lahan. Satu step dan satu step lagi. So dengan itu, dengan jelas, ya, bahawa orang akhirnya berhenti, ya, daripada minum alkohol ini. Di Amerika Syarikat, actually, mereka pun ada mengharamkan alkohol. Tetapi mereka mengharamkan secara mengejut dengan membuat satu undang-undang. Dan apa yang berlaku ialah penentangan yang amat berat, ya, amat besar. Jadi, contoh yang di Amerika itu walaupun nampak macam bagus, tetapi yang sebenarnya tak bagus. Cara apa yang Al-Quran buat adalah lebih bagus lagi. Iaitu stage by stage, ya, bukannya terus saja mengharam. Okey, jadi itulah, ya, syaitan sentiasa akan berada, ya, untuk memastikan orang suka kepada arak dan perjudian ini. So stop consumption ni kita kena lakukan secara perlahan-lahan. Ya, perubahan ini perlu step by step. Ya. Okey, political change. Ini adalah satu yang amat besar, ya. Dan tendensi kita ingin membuat penyelesaian McDonald, dia kata, iaitu penyelesaian dengan cepat dan pantas, ya. Dan ini takkan berlaku. Ya, ini takkan berlaku. Jadi kita perlu lakukan dengan perlahan. Finally, Islam address the aspect of political change. Jadi change ini kita nak, ya, supaya dari segi politiknya hukum Allah itu disampaikan. Tapi kalaulah individu tak ready, family tak ready, society tak ready, jadi kita tak boleh buat ini. The last ini kita tak boleh buat. Kerana kalaulah individu tak ready, dia akan menentang. Society tak ready, dia akan menentang. Keluarga tak ready, dia akan menentang. Dan apakah maknanya political change kalau kita nak introduce dengan mendapat penentangan?
Jadi kita kena lakukan step by step juga. Jadi memang ada ya, Allah menyebut dalam Al-Quran to establish the religion and not to be divided therein. Dan the very purpose of the true religion is to make it prevail over all other religions. So kalau kita tengok ya, Islam ni lah satu agama yang tak ada paksaan. Mengapa tak ada paksaan? Ya, kalau kita baca ayat itu, baru kita faham mengapa tak ada paksaan. Ya, kerana kemurnian, kecantikan Islam tu terlampau besar. Dia tak perlu nak dipaksa-paksa. Hanya dengan logik akal yang Tuhan berikan kepada kita, dia sudah boleh memahami bahawa Islam itu adalah terbaik. Dia tak perlu lagi nak paksa-paksa kata you kena buat ni, letak pisau ke pistol ke kepala suruh buat. Tak perlu. Kerana kecantikan dan kemurnian Islam tu terlampau tinggi, sehingga mudah untuk diterima oleh semua yang berakal ya, dan mempunyai fikiran. So the message untuk kita hantar to bring a change in the system ini disebutkan dalam Al-Quran. It is He who sent messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion. So the final, the atomic change with the Prophet look forward to, and this change was participated with an objective to attain peace and justice. Tak guna ya kalau kita nak masukkan undang-undang Islam tetapi kita dapati peace dia tak ada, keamanan tak ada, keadilan pun tak ada. Jadi bila dua-dua ni tak ada, maka tidak ada makna. Jadi reform itu mesti bermula daripada keluarga, daripada individu, kemudian kepada keluarga, kepada society, barulah a political change boleh kita lakukan. Okey, jadi Rasulullah memang yang menggalakkan kita. Kalau kita nampak sesuatu yang betul, maka kita kena betulkan ya, sama ada dengan tangan kalau kita ada kuasa, ataupun dengan mulut ya, kalau kita tak ada kuasa. Ataupun the worst ialah kita kata melalui hati. Dan resistance akan sentiasa ada. Yang ini kita kena faham. Nature manusia ni, dia akan ada resistance. Mengapa? Kerana kita ada syaitan yang sentiasa ya, akan sentiasa menentang itu. Kerana itu apa yang dijanjikan oleh iblis ya, iaitu raja kepada semua syaitan. Dia memang akan melakukan. So apa yang pentingnya ialah bagaimana kita nak mengatasi resistance itu ya, resistance itu. Dan Allah telah tunjukkan ya dengan adanya Rasulullah ya, iaitu contoh yang perlu kita ikuti. So jahiliah ini berubah jadi generasi Al-Quran. Itu dia reform. Daripada jahiliah, killing of daughters, idol worshipper, survival of the fittest, kalau ikutkan, menjadi generasi Al-Quran yang adil, role player, setiap orang mempunyai tahu peranan masing-masing dan equal ya, sama di antara satu sama lain. Itulah dia ya, apa yang dikatakan reform. Reform. Jadi reform adalah perubahan bermula daripada individu, teams, organisation from a current state to a desired future state. Apa yang kita nak ya. And it is an organizational process aimed at helping change the stakeholders to accept and embrace changes in the business environment. Itu dia tujuannya untuk kita buat reform. Jadi dalam Al-Quran actually ada ayat yang apa orang kata yang kita baca, yang boleh kita baca. Ayat ini saya akan baca sekarang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutuskan seorang rasul ya, yang buta huruf ya, dari kalangan mereka sendiri, yang membaca kepada mereka ayat-ayatnya, dia membaca ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi ini ayat reformasi yang sebenarnya. Dia menceritakan kepada kita bagaimana
Rasulullah menjalankan dakwah dia, bermula daripada Iqra, dia baca Iqra, dan kerana dia tak tahu membaca, dia buta, huwallazi ba'atha fil ummiyi, dia tak tahu membaca. Jadi apabila dia tak tahu membaca, tetapi dia ajar untuk membaca Al-Quran dengan Iqra, mula dengan Iqra. Kemudian dia menyuci jiwa sahabat-sahabat dia dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Kitab tu mungkin kitab adalah kitab Al-Quran, atau dan hikmah mungkin adalah sunnah, apa yang Allah buat. Kalau kita tengok, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan bumi dan apa yang di bumi sentiasa bertasbih. Jadi kita dapati kalau kita tengok kat langit tu ada bintang, ada bulan, ada matahari, semuanya besar-besar. Kalau kita fikirkan, bolehkah aku tahan bulan ni? Tak boleh. Bolehkah aku ambil bintang ni? Tak boleh. Bolehkah aku tiba-tiba rasa, aku nak bulan, aku ambil bulan? Tak boleh. Semua ni adalah benda-benda yang besar. Kolosial lah orang kata. Kita tak boleh buat apa pun. Dan benda-benda ini, Tuhan memberitahu kita dalam surah Al-Jumu'ah, mereka ini bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Jadi kita ni macam mana? Orang yang kecil ni. Kalau nak tengok kan seorang manusia, kau tengok daripada angkasa, tak nampak pun. Tak nampak pun. Jadi itulah kita tengok di langit itu. Semua benda-benda besar dan semuanya bertasbih kepada Allah. Memang cantik lah kalau kita tengok ke langit. Okey. Jadi Allah memulakan dengan ayat ini dalam surah Al-Jumu'ah. Kemudian dia akan terus masuk kepada langkah-langkah reformasi. Wallazi ba'atha fil ummiyyi. Yang mana Rasul yang tak tahu membaca. Jadi walaupun Rasul tak tahu membaca, dia suruh baca dulu. Jadi dia kena baca dulu. Kemudian dia kena menyucikan dan dia mengajar kitab, hikmah, dan kalau tak, dia akan jadi orang yang sesat. Jadi itu dia langkah reformasi. Jadi jalan inilah jalan Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada Allah dan yakin Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang musyrik. Ini dalam surah Al-Yusuf ayat 108. Okay? Dan juga sudah menjadi kewajipan kita untuk mengumumkan bagaimana keadaan hakikat Islam dengan jelas. Mungkin kita berdakwah menyeru kepada ajaran Islam dengan sekuatnya. Tidaklah membedarat kita sekiranya kita tidak memiliki negara, walaupun kuasa pemerintahan itu boleh membantu. Sesungguhnya kekuatan dakwah itu inilah sendiri yang sentiasa berada dalam hati-hati orang yang beriman dan percaya dengannya. Dan sentiasa berada dalam keperluan dunia ini. Dakwah memang diperlukan. So janganlah kita tinggal. Ini adalah apa yang dinyatakan oleh Hasan Al-Banna dalam majalah Al-Mahabith. Dan begitu juga dikatakan perkara yang terkhusus penting yang ingin pesankan kepada kalian sebenarnya dengan ini ialah hendaklah kita jadikan kebersihan sebagai syiar kita. Kebersihan hati, berfikir, kata-kata, perilaku, pakaian, badan, makanan, minuman, semuanya mesti bersih. Kerana apa yang diwasiatkan Rasulullah pada umatnya, bersihkanlah diri kalian hingga kalian menjadi umpama tahi lalat, iaitu petanda yang baik dan cantik serta dikenali di antara kalian, sekalian umat. Ini lagi sekali statement Hasan Al-Banna mengenai pentingnya bermula dengan menyucikan diri, kebersihan. Jadi kita akan dapati bahawa memang perkara-perkara ini perlu dalam kita buat reform. Okey, alangkah indahnya makna dan luhur ibarat ini, di mana kalau kita tengok pula fiqh kita bermula dengan at-taharah, iaitu bab bersuci diri. Yang kunci syurga itu ialah solat, dan kunci solat pula ialah iaitu bersuci, mengambil wuduk. Benarlah firman Allah yang benar. Sungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Okey, itu pun penting. Okey, jadi kita kena baca Iqra wa rabbukal akram
alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mesti kita ada Quran time, moving from learning to read to reading to learn. Itu dia kita punya motto sepatutnya. Jadi kita kena buat Quran itu pernah menjadi satu yang interesting kepada kanak-kanak supaya dengan itu mereka dapat belajar dengan cepat. Dan kita dapati Al-Quran ni diturunkan bukanlah sekali turun tetapi ada stages dia turun. Dan stages dia itu adalah mengikut apa yang berlaku pada Rasulullah. Jadi penting bagi kita the needs and problem masa itu umat Islam, maka kita akan dapati ayat itu akan turun accordingly. Jadi sepatutnya lah kita pada zaman ini pun melakukan perkara yang sama. Kita kena ngajar people tu secara gradually. Tak boleh secara overnight dengan cepat gitu. Tak ada manusia ni tak boleh berubah tanpa kita lakukan secara gradually. Sebab apabila dia ready, maka dia boleh berubah. Kalau dia tak ready, dia tak akan berubah. So kita dapati dalam Al-Quran banyaklah kita kena observe itulah, be good lah, tapi semuanya step by step, semua step by step. Jadi kita kena reflect dan interact with the Quran. Jadi Quran ini adalah buku yang manual. So for every disease, spiritual ke physical ke, dia akanlah satu cahaya yang illuminate the path of truth. Dan dia juga ada legal ruling untuk manusia hidup di bumi ini. A book of blessing, eternal wisdom, a warner and a given of good news. Jadi kita sebagai orang Islam, jangan kita hanya mengulang saja ayat-ayat itu dan orang kata di kubur, di kematian dan lain-lain. Kita bawa kitab Al-Quran tu, itu saja kita lupa dan kepada blessing Al-Quran tu lebih lagi, iaitu dari segi adakah kita ambil tindakan terhadap apa yang ditulis dalam Al-Quran tersebut. Jadi Allah berkata dalam surah 82, dalam ayat 82, do they not then ponder upon the Quran had been from someone other than Allah, they would have found it a great deal of discrepancy. Jadi maksudnya kita kena tadabbur pada ayat-ayat Quran. Jadi how to reignite your relation with the Quran. Ini penting bagi those yang dah tinggalkan Al-Quran. Anggapkan bahawa Quran itu kita ingin memberi hadiah kepada Allah. Jadi kita akan membaca buku yang Allah tulis. Dan Allah berikan kepada kita. Maka the Quran will lead you. Maka kita anggap bahawa apa yang ada dalam Quran itu hendaklah kita amalkan. Dan kita berharap bahawa Allah akan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang Allah. Dan kita jangan lupa bila bercakap mengenai Al-Quran itu, kita talking about quality bukannya quantity. Banyak saja tanpa memahami dan tak guna. Jadi kita kena appreciate the beauty of the Al-Quran dari segi bacaan, dari segi amalan dan lain-lain lagi. Dan ini adalah satu cure untuk heart, yang disebut mencuci hati. Jadi sebenarnya Al-Quran ini boleh membantu untuk mencuci hati. Dan kita kena anggap Al-Quran itu seakan-akan surat daripada Allah kepada kita. Memang kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan Allah address kepada kita. Dan hendaklah berdakwah dengan menggunakan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah jawapan bagi banyak soalan-soalan yang dalam dakwah ini. So untuk reflect Al-Quran ini, kita kena ada tips dia berapa je think who is talking to you. Maknanya Al-Quran itu seakan-akan Allah bercakap dengan kita. Personalize it to your life. Kita tengok adakah kehidupan kita, apa dia perkara-perkara yang dinyatakan Al-Quran, dan tengok sama ada kita laksanakan atau tidak. Kita visualize apa yang diterangkan dalam Al-Quran tersebut. Dan kita kena rasa emotion. Kalaulah dia menceritakan mengenai api neraka, maka hendaklah kita rasa takut. Dan apabila dia menceritakan mengenai syurga, hendaklah kita rasa gembira seakan-akan kita telah dapat syurga tersebut. Dan kita perlu berinteract dengan ayat-ayat tersebut. Apa yang diperintahkan kepadanya, maka kita lakukan. Jangan kita tinggalkan. Dan kita kena study Al-Quran. Kalaulah kita tak tahu bahasa Arab, maka kita kena belajar bahasa Arab. Kalau kita tak tahu tajwid, kita kena belajar tajwid. Dan kita cuba tadabbur dan juga membaca tafsir
supaya kita boleh reflect terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. So yang sebenarnya Al-Quran ni memberi kita seorang hamba the ma'rifah, iaitu knowledge dan deep awareness of Allah. Semua apa saja ilmu yang kita perlukan di dunia ini ada dalam Al-Quran. Jadi eloklah kita tumpukan perkara ini dan memahami Al-Quran supaya kita mendapat ilmu makrifah itu daripada Al-Quran tersebut. So, membaca asas pada pembelajaran dan perubahan. Okay? Jadi, membaca ni bukan saja pada buku, ini termasuk majalah dan khabar. Tapi alam juga kita boleh baca, bintang, bumi, planet dan galaksi. Manusia pun kita boleh baca, bangsa, budaya, akhlak, penulisan dan forum. Daripada binatang pun kita boleh baca perangai dia, perilaku dia, kehidupan dia, dan apakah dia rezeki dia. Jadi ini semua boleh kita baca. Ini pun pembacaan. So, learning tu memang kita sebagai manusia, kita punya learning theory ni banyak sebenarnya. Saya tak nak go itu detail lah. Dan kalau kita nak rekaskan, dia lebih kuat behavioral, constructivity, kognitif dan lain-lain lagi lah. Tak payahlah kita tahu benda ini. Untuk maklumat kita sajalah, kerana dia akan memberitahu kita apa dia cara kita untuk belajar. So how to gain wisdom? Wisdom ni sebenarnya adalah satu perkara yang kita boleh perolehi daripada pengalaman. So intelligence come from the knowledge. Maknanya kita ada knowledge, kita ada intelligence. Wisdom datang daripada pengalaman apabila kita melaksanakan knowledge yang telah kita perolehi. Jadi itu dia step daripada data, information, dan knowledge, barulah kita dapat wisdom. Dan hikmah tadi atau wisdom tersebut, ada setengah mufassir mengatakan ianya adalah yang sebenarnya adalah kata-kata Rasulullah, kata-kata Rasulullah. Jadi kata-kata Rasulullah ni boleh kita klasifikasikan kepada 4 bahagian. So again saya tak nak cerita go into detail, tetapi itu adalah al-hikmah. So reformasi langkah demi langkah. Untuk reformasi kita kena baca, mencuci, mengajar kitab hikmah. Dan kalau tidak kita akan sesat. Dan kita kena mula daripada diri kita, keluarga kita, masyarakat dan akhirnya kepada negara. So those ada step yang kita perlu lakukan. Okay? Untuk buat reformasi ini. So kita ada nak kata social media ni satu masalah, tidak juga kerana dia juga memberi yang kita positif perkara yang positif, kerana dia akan menyebabkan dari segi positifnya make communication easy, facilitate the socialism, we can use it to spread Islam, we can use it to help people. Tapi dari segi negatif juga ada it reduce real life communication, it can lead to backbiting, a lot of inappropriate content, getting addicted is easy but very harmful. Jadi itu dia impact social media ni. Ada positif dan ada negatif. In conclusion, we need to change ourselves and then we should work toward the reconstruction of society in the light of the Quran and Sunnah. Jadi untuk buat perubahan, reform, kita kena mengikut apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. So kalau kita tak boleh tukar diri sendiri, kita tidak akan berjaya menukar society. Dan kalau kita tak berjaya menukar society, maka kita tidak akan dapat menukar negara. So the life of the Prophet kita tengok dia akan bermula begitu dan dia menukarkan daripada negatif kepada positif, daripada cahaya, daripada kegelapan kepada light, dan daripada kesalahan kepada the truth, dan daripada benda yang buruk kepada benda yang baik. Jadi in the current society, if we make changes sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, iaitu kita tidak impose ke atas rakyat. Kalau rakyat tak ready, maka kita tak sah. Kita kena pastikan rakyat ready. Jadi perubahan ini, kalaulah Rasulullah melakukan 23 tahun, tak tahulah berapa lama yang kita akan lakukan. Walaupun kita telah merdeka 60 tahun, tapi nampaknya belum complete lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah daripada paganism and adultery, dia tukarkan dia menjadi satu bangsa Arab yang percaya kepada satu Tuhan saja dan memberhentikan pergaduhan di antara
tribe, ya. Dan menyebabkan orang Arab percaya kepada satu agama, satu state dan nation dan moral code yang agak tinggi. So man has pernah lagi dah nampak satu perubahan atau reform pada society sebegitu complete, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. So reformasi. So terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Okey, ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Minta maaf mana tak video tengah pakai pergi tidur ni. Okey, Ana tertarik dengan tajuk yang telah sampaikan. Cuma macam mana kaitan yang tersebut reformasi sains tu, dan apakah di mananya sebagai reformasi sains, dan bagaimana Quran boleh jadikan reform sains itu, ya? Itu soalan Ana. Okay. Actually, tajuk yang Ana berikan ini ialah Ana menerangkan apa yang dimaksudkan reformasi, ya, dalam Al-Quran. Jadi Ana menggunakan surah Al-Jumu'ah, ya, ayat 1 dan 2. Dan juga dari segi dalam Al-Quran, dia ceritakan bahawa perubahan ini ada 4 level, iaitu bermula daripada individu, kemudian kepada family, dan kemudian kepada society, dan akhirnya kepada negara. Dan kalaulah kita nak berubah, dia mesti melalui step tersebut. Tak boleh tiba-tiba katakan kita nak ubah negara aja, individu kita biar, family kita biar, society kita biar. Tak boleh. Al-Quran kata tak boleh. Jadi bila Al-Quran kata tak boleh, kita kata tak boleh lah. Jadi maknanya dalam hal ini, kalau kita tengok Malaysia sekarang, rasuah kita rampant. Kerana apa? Kerana individu dia masih percaya bahawa ada individu yang mengatakan bahawa rasuah itu okey. Dan berapa ramai yang kata okey? Mungkin lebih daripada 70%. So we have to change this individu dulu. Lepas kita change individu, kita kena change the whole family. Bahawa perkara ni mungkin ramai yang dalam family mengatakan dia tak apa. Jadi kita kena tukar the whole family. Lepas ada tukar family, baru kita tukar society dan seterusnya. So dalam Al-Quran, reformasi yang paling contoh yang paling baik untuk reformasi ialah bagaimana Rasulullah menukarkan dari zaman jahiliah kepada satu bangsa Arab yang dihormati, ya, dan mempunyai ciri-ciri yang tak boleh ditandingi, ya, dari segi kebagusan saja. Jadi itu yang Ana maksudkan. Untuk reform, you tak boleh reform sikit-sikit aja. You kena, when you say reform, it is not a small change, but it is a big change. Daripada contoh yang Ana berikan ialah, sebagai contoh yang simple ialah, kalaulah orang tu selalu pergi kelab malam, di mana dia bergaul secara bebas, lelaki dan perempuan, dia menjadi seorang yang tak ada bergaul bebas lah. Dia mungkin duduk dalam family, duduk kat masjid, ataupun masih lagi melakukan perkara yang sama, iaitu apa orang kata membangunkan negara, membangunkan society dan lain-lain. Tetapi dia dah berubah. Dia menjadi orang quote unquote baik-baik. Allahuakbar. Jadinya kalau begitu, reformasi sains dimulai dengan individu atau dimulai dengan kelompok atau dengan keluarga? Macam teori yang tadi lah. Ikut teori Ana, bukan teori Ana lah sebenarnya. Ini teori Al-Quran. Dia macam ni, perubahan. Reformasi ialah perubahan besar. Jadi Ana nak terangkan, ya, reformasi adalah perubahan besar. Jadi perubahan itu mesti mula daripada individu. Dan individu pula, bila dia berubah, dia kena jaga dia punya keluarga. Macam mana keluarga dia tu kena berubah. Dan lepas dia dah berubah keluarga dia, baru dia ubah society dia. Tetapi kalaulah dia tiba-tiba rasa, tak pedulilah keluarga aku nak terus tukar society, it doesn't work.
According to the Quran, it cannot work. Impossible. So I'm going to stick to the Quran, saying that it is impossible. So we have to go step by step. We have to be patient and do it one by one. Tak boleh jump. Untuk negara sekarang ni, katakanlah negara kita ni teruk sangat rasuah. Saya bagi contoh rasuah kerana banyak orang cakap ni perkara ni. Mengenai rasuah. Kalaulah individu di seluruh Malaysia ni ada berapa? 36 juta orang. Kalaulah separuh dia pun percaya bahawa rasuah itu bukan satu kesalahan, kita tak berjaya lagi. When we say that kita telah berjaya ialah bila 80% daripada 36 million itu kata rasuah itu haram ataupun rasuah itu menyusahkan masyarakat. And then we are berjaya. Then kita dah ubah that level. Tidak, tak ada. And then we go to the next sampai kata. Okay. So that is the science of reform. Okay. Reform. Jadi reformasi ni dia berjaya ke? Sebab selama ni kita lihat contoh macam Karl Marx kan. Dia kata cara untuk ubah society kita adakan satu revolusi lah. Iaitu society itu menjadi satu society yang masyarakat yang tidak ada kelas. Dan tu adakan masyarakat tak ada kelas, kita adakan revolusi. Revolusi itu mula dengan individu lah, iaitu individu dengan kelompok. Mungkin keluarga pun revolusi juga. Cuma cara drastik je lah. Contohnya, pertama dia akan asingkan grup-grup yang percaya pada rasuah ni, yang kata rasuah ni elok. Atau dia akan hancurkan grup ini. Dan dengan itu akan wujud satu society yang tidak ada kelas, yang tidak ada rasuah. Bagaimana tu dia? Dan nampak cara itu berjaya kan di kaum di China, di Rusia. Tapi di negara demokrasi, nampak cara-cara reformasi ni belum nampak lagi dia punya end result lah. Macam mana pendapat tu saja? Bagi Anam, actually sepatutnya demokrasi ini sepatutnya lebih mudah. Tetapi apa orang kata malangnya, kita allow certain things. Bila kita nak buat perubahan, saya sebutkan tadi ada level-level dia. Bagi setiap level dia tu ada apa yang saya panggil sebagai enabler dia. Enabler dia ni kita kena jaga. Sebagai contoh keluarga, kalau untuk individu ia ada heart, hati tersebut. Tetapi kalau untuk society, it is the newspaper, the media, itu adalah dia punya tu. Tetapi sekarang ni saya doubt ada anybody yang mempunyai the right mind toward apa orang kata reform yang kontrol, sebagai contoh Berita Harian, sebagai contoh TV3, sebagai contoh RTM. Semua ni otak mereka tak boleh, mereka bukannya otak reform. So kalaulah kita nak reform, bagi anak demokrasi sepatutnya lebih mudah berbanding dengan socialism dan lain-lain lagi. Kerana socialism dan lain-lain itu mereka punya reformasi dia tak logik, berbanding dengan dalam demokrasi. But if they do the step yang Quran suggest, they will be successful. Because hanya the step that is written by Allah saja yang boleh successful. That I'm quite confident. And if you look at the socialism punya, kalau baca buku Karl Marx, memang dia exactly copy the Quran punya teknik. And I was surprised that Karl Marx is following, tapi dia tak pernah cakap lah dia ambil the Quran. I realized that when I understood the Quran way of reform, dulu tak faham. Maknanya dia punya agent of change in the family lah, based on Quran tu. Not only the family, individu. It should start with the individual. Then from individual to the family lah. Yes. Kan? Yes. So how do you enforce onto the family, or how do the family empowered by the society or by the authority or by the government ke, to become the agents of change? How do you empower this family to be the agents of change or individual? How do you do it from Islamic perspective lah?
from the Quran, actually it is dia suruh kita baca, Iqra, ataupun in other word, the other keyword yang kita sebagai orang zaman ini 21st century, we are talking about learning, pendidikan. So our pendidikan right now, kalau you realize it, is based on Bloom punya taxonomy. Dalam Bloom punya taxonomy, they want all of us at the end of the day to become an inventor atau innovator, which is wrong sebenarnya. It is not correct. So I have proposed another way for our educationists to change it from becoming an inventor to change to learn about the inventor. It's a bit different. Learn. Untuk memahami pencipta rather than untuk jadi pencipta. So when you learn to be when you learn to be if you learn siapa dia pencipta, then you become very humble. No, it's correct. Then all those issues tak ada lah. Because why do I need to give rasuah when I know that I'm Mr. Nobody to God? Yes, correct, sir. Very good, sir. Very good. Yeah. So that's how. It should be the second Kalmas lah. Yes, insyaAllah. Oh, boleh. Islamic Kalmas. Allah, jazakallah khair. Okay, baik. So ada lagi, tengok ada dekat. Okay, Afiq macam mana? Zara Jaafar ada soalan? Ataupun pandangan? Okay, kalau tak ada apa, saya ingat saya nak tutup kita punya usrah ni malam ini. Nampaknya kita punya moderator tak sampai langsung. Dia mungkin terlupa kot, Fatin. So Saudara Afiq ada ke? Saudara Afiq pun tak ada agak ke? So kita tutup kita punya usrah ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Walas. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Faizul. Nanti lah nak bagi topi berantar saja. Oh, okey. Bagus. Kita memang nak tunggu. Kalau tidak, anak yang kena bagi setiap kali. Anak dapat ilham berantar saja. Anak dapat ilham. I got some idea from you now. Okay, Alhamdulillah. Okay, sir. Assalamualaikum, sir. Okay, Assalamualaikum.